Demi Allah, apa yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini adalah kisah benar, pengalaman peribadi saya, dan yang paling penting, benda ni sangat berkait rapat dengan gamers. Tak kisahlah anda PC gamers ke, anda mobile gamers ke, ataupun anda konsol gamer, kalau anda tak ambil kisah benda ni, percayalah, kemungkinan besar anda kena makan ubat yang saya pegang ni setiap hari sampai anda mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe ada di antara anda yang masih belum kenal saya. Saya Ashraf Jeffrey atau audiens Mona Lisa panggil saya sebagai Abe Cerah. Saya adalah seorang pengidap penyakit temporal lobe epilepsi, dan epilepsi ni kalau kita terjemahkan dia ke dalam bahasa Melayu, maksud dia adalah sawan. And orang kita kan kalau sebut tentang sawan ni, dia automatically akan fikir tentang sawan babi lah. Cuma saya punya bukan sawan babi, saya punya sawan tu temporal lobe punya sawan, yang mana temporal lobe ni ialah satu bahagian otak yang kontrol kita punya emosi. That's why bila penyakit ni datang, saya akan rasa macam terlampau sedih. Pernah je sebelum saya record satu video pasang PC, malam tu saya tengah pasang PC, saya menangis. Saya tak tahu sebab apa, sebab emosi saya tak stabil. Ada juga kes macam orang buat kesalahan yang sangat kecil, tapi saya punya mengamuk tu, ya Allah, Tuhan sajalah yang tahu. Sebab apa? Sebab memang saya tak boleh nak kontrol emosi saya. So saya dah jumpa dengan doktor, saya dah bincang dengan doktor, konsult dengan doktor. Mula-mula doktor bagi ubat ni. Bila bagi ubat ni masih lagi tak okey, dia bagi ubat ni pula. Bila ubat ni okey, dia tukar dia punya dos. Mula-mula 200 mg. Lepas tu dia nampak stabil sikit, dia cuba rendahkan 150 mg. Nampak okey sikit, tapi masih lagi berlaku saya punya masalah tu. Dia rendahkan lagi 100 mg. So bila saya sebut tentang masalah tu, dia adalah satu benda yang kita sebagai pesakit temporal lobe epilepsi ni panggil dia sebagai aura. Aura tu bukan Son Goku punya aura bila jadi Super Saiyan. Tak. Aura ni ialah satu keadaan di mana kita akan rasa sangat tak selesa. Saya tak mampu nak terjemahkan, translate benda tu kepada anda. But kalau perasaan ni datang, saya memang jam otak. Lagi-lagi kalau confusion tu datang, kita rasa macam semua benda deja vu, ataupun mungkin kalau kita bercakap dengan orang, kita dapat fokus suara orang tu kan. So, jadi suara noise dekat tepi kita dapat macam ignore, something like that lah. But bila confusion datang, kita dengar suara orang yang bercakap dengan kita, kita dengar juga bunyi noise dekat luar, kipas berpusing dekat atas, kita dengar juga. Dia jadi macam semua benda nak masuk dalam kepala kita hingga kita punya kepala tu nak meletup. Saya garanti kepada anda, kalau confusion tu datang lebih dari 5 minit, sorry to say, bye-bye, saya dah tak jumpa anda. Saya boleh bagi tahu macam tu lah. Level benda ni sangat kritikal. So, saya buat video kali ni bukanlah nak menagih simpati kepada anda, bukanlah nak dapat 100,000 views, bukan. Saya to be honest dengan anda, saya dah accept apa yang Tuhan bagi kepada saya. Saya dah lepas in denial punya stage tu. Saya dah betul-betul pasrah, saya dah betul-betul, sebenarnya saya bersyukur kepada Allah sebab bagi saya dapat penyakit ni, dia macam satu reminder lah kepada saya yang saya ni takkan hidup selamanya. Saya ni akan mati esok, bila-bila masa saja saya boleh mati. Sebab apa? Sebab tahap kritikal temporal lobe epilepsi ni, dia punya level kalau kritikal sangat, kita tiba-tiba boleh pitam. Tengah record video macam ni, tiba-tiba saya black out dan saya pitam, ataupun mungkin saya naik basikal, lepas tu saya pitam dan orang langgar saya. So tu level kritikal temporal lobe epilepsi. Dia bukan sahaja kawal kita punya emosi, dia bukan sahaja kacau kita punya emosi, tapi sampai satu level kita punya otak ni kena hijack, something like that lah. That's why benda ni sangat serius. Saya buat video kali ni bukan nak tagih simpati, no, saya tak tagih simpati, tapi saya nak remind semua orang, especially gamer, yang jangan buat beberapa perkara ni yang mana boleh trigger temporal lobe epilepsi ataupun epilepsi itu sendirilah. Menariknya, epilepsi ni kan, dia ada banyak faktor kenapa terjadinya epilepsi ni. Mungkin juga genetik, mungkin juga masa kecil kita ada aksiden yang sangat besar, sangat teruk, dahsyat, hingga menyebabkan kita punya sel-sel otak ni rosak ke, ataupun mungkin juga disebabkan kita demam panas. Kita demam panas, so berlaku infection. Cuma masalah dekat epilepsi ni ialah kita tak tahu seorang tu penghidap penyakit temporal lobe epilepsi sampai kita nampak simptom-simptom ni dekat dia. So,
boleh jadi juga anda adalah penghidap temporal lobe epilepsi. Boleh jadi dia sebab tak semua. Sebenarnya kalau kita tengok kepada kajian, hanya 47% dari 100,000 orang manusia di atas muka bumi ni penghidap temporal lobe epilepsi. So, salah kalau saya kata semua orang adalah penghidap penyakit temporal lobe epilepsi. Tapi masalah dekat temporal lobe epilepsi, bukan temporal lobe, tapi epilepsi itu sendiri, masalah dekat dia, kita tak tahu siapa penghidap dia sampai terbukti yang dia adalah penghidap temporal lobe epilepsi. So, macam mana dia boleh dibuktikan tu? Bila mana dia tunjuk simptom, dan simptom tu berlaku bila mana ada benda yang trigger dia. Lagi senang nak faham kalau kita kata dia macam sleeping dragon lah. Dia sangat bahaya, dia sedang tidur, kalau tak ada orang usik dia, dia tak akan bangun. Tapi kalau usik je dia, bam, mati kita bosku. So, ada beberapa perkara yang trigger epilepsi ni. Antaranya ialah flashing yang berkait rapat dengan audience Mona Lisa, yang berkait rapat dengan gamers ialah flashing dan juga flickering lah. So, saya nak cerita pengalaman peribadi saya. Saya memang seorang gamer. Dari darjah 3 lagi saya dah start main game. So, darjah 3 tu saya main game yang kita kenal dia sebagai Freddy Fish. Mungkin anda pun tak tahulah kewujudan game tu. Lepas tu emulator King keluar kan. So, kita main Bomberman, kita main SimCity. Banyak kita main dekat emulator King. Lepas tu Pokemon Blue keluar, kita main lagi. Saya main sampai kita cakap memang gamers ni sampai gila-gila lah kita kata kan. Tak tidur malam memang normal. Bayangkan darjah sekolah rendah zaman dulu tak tidur malam dah. So dekat Jepun, bila saya pergi dekat Jepun 2009 ataupun 2010 saya bawa habit yang sama. The first thing yang saya beli dekat Jepun, sebab saya dapat scholarship mahal loh, 4,500 bulan. The first thing yang saya beli ialah saya beli PS3 dan juga TV 40 inci. And saya guna benda tu dalam keadaan yang gelap, bilik yang gelap dan juga dekat. So, saya rasa jarak dia tak sampai saya dengan kamera saya sekarang lah sangat dekat sebenarnya. So, saya guna macam tu. Saya 2010, 11, 12 lagi teruk. Bila mana saya kerja, saya beli kotak cek. Kalau anda selalu tengok video Shinchan tu, bila musim sejuk, dia duduk bawah meja yang panas. Yang ada kita cakap, bukan hawa dingin, tapi yang ada macam pemanas macam tu. So, saya letak monitor saya dekat situ. Bukan monitor, TV. Saya letak TV saya dekat situ and saya main dalam satu jarak yang sangat dekat lah. Of course, tutup lampu lah. Gamers bosku. Gamers mesti tutup lampu. So, saya hidup dengan normal. Saya hidup sebagai seorang yang normal. Tak pernah ada sakit apa-apa kecuali demam, sesama, batuk, itu sahajalah. So, sampai 2014, masa tu saya tengah menjual dekat Mona Lisa, tengah jual laptop dekat customer. Tiba-tiba saya rebah. Saya tak black out, saya tak pitam, tapi saya rebah. Saya macam tak ada, tiba-tiba tak ada kekuatan untuk bangun. Tiba-tiba rasa tak ada mood. So, orang pun macam papah saya balik rumah and saya dah tak pergi rumah lah. Family saya ketika tu sangat-sangat risau. Lepas tu kita pergi dekat satu hospital swasta dekat Kota Baru. Bila kita buat MRI, kita buat banyaklah, kita buat medical check up, tak ada apa-apa kita cakap tanda penyakit, tak ada. So, kita cuba cari alternatif lah. Kita cari. Part ni menarik sebenarnya. Kita cari jalan alternatif. Apa penyakit saya ni kan? So, jumpa dengan ramai ustazah, ramai juga kita cakap macam Tok Bomoh macam tu. Tapi saya nak kongsikan dua lah. Dua ni yang bagi saya kelakar sikit untuk dikongsikan dengan anda sebagai kita cakap santai-santai kan. So, yang pertama saya jumpa dengan seorang ustaz ni. Ustaz ni dekat Kuala Krai macam tu. So, jumpa dengan dia. Mula-mula dia baca ayat kursi. Dia baca Al-Ikhlas, Qulhuwallahu Ahad, semua tu kan. Dia baca semua benda tu. Mula-mula dia macam baca dengan biasa. Tapi bila ayah saya dah pegang duit kan, tiba-tiba bosku, tiba-tiba pam, bersilat. So ayah saya dengan wife saya keluar rumah dia, gelak gila-gila lah masa tu. Tapi saya masa tu memang sakit. Jadi saya macam tak ada mood. Saya tak boleh nak react kepada apa-apa lah. Tapi bila ingat balik, dia memang kelakar lah. Sebelum kita orang balik rumah tu, lepas ayah saya dah bayar dia kan, kita nak undur kereta, dia cakap berhenti. Dia pun keluarkan keris. Dia macam apa, kita belah kek kan. Dia macam belah kereta. Dia cakap dia nak belahkan jin yang ikut dalam kereta tu lah. Itu yang kelakar yang pertama lah. Yang kedua, ada satu ustazah ni kan. Ustazah ni dia claim yang dia adalah orang yang jaga jin Tok Kenali. Kalau anda nak kenal kalau anda tak kenal, Tok Kenali ni ialah seorang ulama yang sangat popular dekat Kelantan satu ketika dahululah, and banyak berjasa lah dengan negeri Kelantan ni. So, bila dengar macam tu, kita macam, convincing lah ustazah ni kan. So, bila dia start rawatan dia macam mediacore. Dia macam ada benda rasuk dalam badan dia, which is katanya jin Thailand. Tapi dia bercakap dalam bahasa Melayu, cuma pelat Thailand tu lah, pelat Thailand. Saya pun tak pandai nak buat tau.
So dia pun cakap, okay, rawatan ni perlu ada follow up, kena datang sekali lagi. Masa tu ayah saya tak datang tau. Second time ayah saya pergi sekali. Ayah saya ni dia boleh bercakap Thailand, dia bercakap Thailand, dia boleh bercakap Thailand. So bila saja jin tu masuk dalam badan ustazah tu, ayah saya pun terus cakap Thailand dengan dia. Tiba-tiba jin tu diam jin tu tak boleh cakap apa-apa. Yang pelat Thailand pun dah tak boleh. Ni cakap bahasa baku tiba-tiba. Bukan aku tak boleh nak cakap Thailand, tapi aku tak nak tunjuk dia. Masa tu kan, bayangkan saya yang tak sihat ni pun gelap. So ni dua cerita lah. Walaupun kita cakap apa, dia benda-benda macam ni dia kurafat tau. Tapi yang pertama kita pergi itu sebab kita ingat dia ustaz, ustazah kan. Kita pergi sebab kita ingat dia ustaz, ustazah. Lepas tu kita dah tak ada cara lain. Dalam kepala masa tu kita fokus nak bagi sembuh saja penyakit yang kita dapat ni. Banyaklah yang kata santau lah, saka lah. Ada banyak lagi lah orang cakap kan. But then kita jumpa dengan satu hari tu saya jadi sangat serius. Saya kena Caesar. Caesar ni macam kejang Biasa kita nampak orang kena sawan babi kan. Dia kejang macam tu kan. Sedar-sedar je, saya kena Caesar tu, saya tak sedar lah. Saya kena dalam tidur. Normally untuk temporal lobe epilepsi ataupun mungkin epilepsi tu sendiri, saya tak pasti. Tapi temporal lobe epilepsi ni dia banyak serang ketika kita tidur macam tu. So, sedar-sedar je, semua orang dah keliling saya. Macam saya dibacakan Yasin lah. So, saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak kenal. The key dekat situ, saya tak kenal semua orang di sekeliling saya kecuali mak saya, umi saya. Itu sahaja. Wife saya dekat tepi, abang ipar, abang kakak ada dekat tepi. Saya tak kenal. Siapa mereka, saya tak kenal langsung. Lepas 1 jam barulah saya ingat, oh ini wife saya, ini abang saya. Itu yang berlaku bila kita kena temporal lobe epilepsy. Guys, this is serious matter. Saya bukan orang yang cerita tentang teori konspirasi and cakap this is real. Bukan. Ini memang kisah peribadi saya. Demi Allah, sekali lagi saya cakap, dah 3 kali dalam video kali ni, saya langsung tak tipu anda. Apa yang saya cerita hari ni ialah pengalaman peribadi saya lah. So, bila kena dah sampai level teruk macam tu, apa yang kami buat ialah kami try cari juga seorang ustaz. Ustaz ni famous, bukan famous lah, ustaz ni bagus. Nama ustaz ni Ustaz Lokman. Kalau tadi saya tak nak sebut nama dia, Ustaz Lokman ni dia duduk dekat Wakaf Baru lah. Kalau anda mungkin nak jumpa dia, saya boleh bagi kontak lah dekat macam tu kan. So, Ustaz Lokman ni bila kita pergi jumpa dia, saya dalam keadaan yang boleh cakap tenat jugalah. Saya dalam keadaan yang, yelah, sebab macam baru bangun dari satu tidur yang agak lama macam tu. So, jumpa dekat Ustaz Lokman. So, mak saya, umi saya pun ceritalah, ustaz sebelum ni bagi tahu ada saka lah, kena santau lah, ada perempuan minat saya, lepas tu dia hantar jin lah. Ada banyak, memang banyak. So, Ustaz Lokman tu gelak tau. Dia gelak. Dia gelak. Lepas tu dia cakap, ni kalau ada jin dengan saya ni, jin tu dah lari dah, dia cakap. So, dia pun cakap, sebenarnya anak cik sakit dekat sini. Dia tunjuk temporal lobe epilepsy lah. So, dia cakap esok pergi USM scan. So, kita orang pun pergi USM. Kita orang pergi University Science Malaysia Hospital. Dan bila kita diagnose, memang betul saya ada sakit dekat sini. Bila kita MRI, kita buat scan MRI, memang physically tak ada kerosakan apa-apa. Tapi bila kita buat brainwave punya scan tu, EEG tu, memang nampak ada kerosakan. Ada spike dekat saya punya temporal lobe epilepsy lah. That's why saya sangat berterima kasih dengan Ustaz Lokman. Tu saya serius, saya kagum gila. Sebab datang dekat dia, kita tak cerita sakit apa, kita just bagi tahu macam ada hantu, ada jin macam tu, dia terus tunjuk dekat sini. Macam power gila ustaz ni, seriously. Dia tak ambil upah, dia just macam jual dia punya air lah, air bacaan Quran lah, something like that lah. Okay, the point is sebenarnya itu santai-santai je bagi anda relax sikit kan, sebab kita dah serius kan. Masalah tentang epilepsi ni, kita tak tahu siapa penghidap dia. Macam saya bagi tahu lah, kita tak tahu siapa penghidap dia hinggalah dia di-trigger. So, bila saya tengok balik gaya hidup seorang gamer macam dalam keadaan yang gelap, selalu main game flashing, macam contoh CSGO lah, duduk dalam duduk dalam jambatan tu dia gelap kan, terowong tu gelap, bila keluar saja tiba-tiba dia ada flash, even ada flash bomb lagi bosku, ada flash bomb lagi. Benda tu tak berapa elok untuk sesetengah orang. Dia akan mengeluarkan flashing tu dah akan trigger epilepsi tu daripada berlaku. Macam saya bagi tahu, tak semua orang ada epilepsi, tapi disebabkan kita tak tahu siapa yang ada. Even saya tak tahu saya penghidap penyakit epilepsi sampai umur 24 tahun. So the same thing boleh berlaku dekat anda. Mungkin anda sihat sekarang, tapi lepas anda dah selalu dengan habit tengok game dalam keadaan gelap ataupun tengok movie dalam keadaan gelap, mungkin anda akan tercetus epilepsi tu sendirilah. So,
Saya nak anda elakkan main game dalam keadaan yang gelap ataupun just main dalam keadaan lampu yang optimum. Something like that lah. And bila kita sebut tentang kesihatan mata ni, untuk monitor, Alhamdulillah, dari 2016 BenQ dia dah fight benda ni. And dia buat satu monitor yang flickering free. Flicker. Kita punya monitor ataupun TV dulu, dia flicker. So, flicker ni macam mana? Kalau kita ambil handset kita, kita buka kamera, kita letak dekat monitor, kita akan nampak macam ada satu garis naik. Satu garis dia naik ke atas, dia naik ke atas, dia naik ke atas. Kita tak nampak benda tu, tapi mata kita dapat detect, dan otak kita pun dapat detect benda tu, and dia merosakkan kita punya otak lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah dari 2016 kebanyakan monitor yang masuk dekat Malaysia, dekat dunia ni dah dibuat secara flicker free lah. Alhamdulillah. So masalah flicker tu memang tak ada lah. Masalah sekarang dari segi flashing. That's why kalau anda tengok cerita anime, sebelum dia tayang anime tu, dia akan bagi tahu jangan tonton video ni dalam keadaan yang gelap, dalam bilik yang gelap. Dia suruh buka lampu, cerahkan bilik, sebab dia bimbang benda ni dapat, apa kita cakap, trigger epilepsi yang ada dalam diri orang tu lah. So, ini dari segi kesihatan mata. Dan sebut juga tentang kesihatan mata ni, sebab saya dah tak main game. Ni saya jujur dengan anda, saya dah tak main game kecuali saya benchmark graphic card ataupun benchmark laptop lah. Tapi saya still guna saya punya PC, saya guna laptop. Nak cakap 24 hour tu tak, tapi memang banyak masa saya berhadapan dengan skrin lah. So bila berhadap dengan skrin ni, saya akan terdedah dengan blue light. So blue light ni yang menyebabkan kita punya mata kering, kita punya mata rasa letih-letih, sampai level saya kena tekan-tekan mata saya kena rehat sikit. Salah satu cara untuk kita jaga kesihatan mata kita ialah dengan cara cari monitor yang low blue light. Okay, let's say monitor tu tak ada low blue light ataupun blue light filter, kita boleh beli spek yang macam Aero Gaming jual lah. To be honest dengan anda, video ni bukan video review Aero Gaming. Seriously, video ni bukan video review Aero Gaming. Cuma saya nak share pengalaman peribadi saya. Memang saya rasa penat mata sampai saya terpaksa massage. Satu level tu saya tak tipu dengan anda. Saya letak tisu di dalam peti atas saya basahkan dia. Lepas tu saya letak dekat mata saya supaya saya dapat relax lah. Tapi lepas saya pakai spek mata, dulu saya pakai Razer. Tapi spek tu saya tak tahu dekat mana dah. Dan sekarang saya pakai Aero Gaming. Spek ni dalam RM149 sahaja. Dia sangat-sangat membantu saya dapat kurangkan mata saya dari letih lah. Cuma dia tak berapa sesuai untuk editing, sebab bila kita pakai spek ni, kita punya skrin tu akan jadi warna kuning sikit lah. Sebab warna biru tu dah hilang, so dia akan jadi warna kuning sikit lah. Kalau anda berminat beli, saya boleh letak link dekat bawah. Actually anda tak perlu beli Aero Gaming pun, ada banyak lagi kita cakap spek yang ada blue light filter ni lah, ada banyak lagi. Saya just nak share lah, sebab minggu lepas ataupun dalam sebulan dua ni saya memang penat sangat. Dalam sehari saya edit sampai 4-5 video, untuk video pisau lipat, untuk video Mona Lisa. Jadi saya punya mata tu sangat-sangat penat lah. So bila kita recap balik video yang saya nak kongsikan dengan anda, isi yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni. Yang pertama, jangan main game dalam keadaan yang sangat gelap. Jangan main game dalam keadaan yang sangat gelap, dan game tu dia bersifat flashy. So yang tu saya nak sampaikan, message yang pertama lah. Kalau boleh buka lampu, kadang-kadang tu maybe okay, tapi kalau boleh main dalam keadaan lampu yang optimum. Jangan terang sangat. Kalau terang sangat, kita punya mata akan penat. Kecuali kita ada pakai spek mata jenis anti blue light ni lah, ada blue light filter ni. Yang kedua, jaga mata. Kehidupan kita ni kan, kalau kita kaya macam mana pun, kita popular macam mana pun, orang motivator selalu sebut lah. Saya ada sebut dalam video sebelum ni lah. Kalau kita kaya macam mana, kita duduk dekat Hawaii, tepi pantai, pakai seluar Hawaii, dikelilingi dengan model Victoria's Secret, tengah makan makanan enak di hadapan kita. Kalau kita sakit tekak tu, semua nikmat-nikmat tadi kita dah tak rasa dah. The same thing. Sekarang kita boleh beringat, kita boleh prevent. Yes, saya tak kata anda adalah penghidap epilepsi. Tak, saya tak kata pun. Tapi masalah dia sekarang, kita tak tahu siapa penghidap temporal lobe, siapa penghidap epilepsi sampai benda tu terbukti. Jadi why not kita cegah dia dari awal lagi. Kita cegah dia. Sebab kalau anda kena penyakit ni, dari segi emosi tu satu perkara, dari segi duit, adakah anda mampu untuk beli ubat ni sampai bila-bila? Banyak gila kes kematian disebabkan epilepsi ni. Tengah pandu motosikal, epilepsi datang, dia tak dapat kawal sebab dia lost dah, dia lost conscious, dia lost kesedaran dia langgar orang, dia accident, mati. Banyak gila bosku. Kalau mati macam mana nak main game? So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye boh. Jumpa lagi.